Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da. Amma ba'. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala boleh berjumpa kembali pada sesi iaitunya bahasa Arab komunikasi. InsyaAllah kita akan teruskan lagi pengajian kita. Okey, iaitunya bahasa komunikasi, tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi nata'allamul lughatal arabiyyah lil muhadatsah. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk kita sebenarnya sudah habis dan dah habis lagi dari dalam modul tu kita dah habiskan semua belajar. Hari ini saya dengan tuan-tuan dan puan-puan kita semua akan cuba belajar membina ayat, menguasai macam mana cara membina ayat yang sederhana saja. Ataupun macam mana kita membuat perbualan. Bertanya dengan kata tanya, lepas tu macam mana nak menjawab dia. Kita semua sudah belajar tu, kata tanya pun kita dah belajar kan tuan-tuan dan puan-puan ya. Di hari ini kita akan cuba. Jadi macam yang kita bincang hari itu, kita dalam membina ayat tu tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ni kita pernah membuat ayat, contoh yang paling mudah sangat tu, kita membina ayat waktu tu adalah okey. Tuan-tuan dan puan-puan ya. Contoh dia at-talibu, pelajar itu pandai, mahir. Mahirun. Macam ni ya. At-talibu mahirun. Kita buat ayat yang sederhana dulu ya. Saya nak ringkaskan apa yang kita dah belajar ya. At-talibu mahirun. Ini kita belajar yang pertama kali. Ini secara yang sederhana sangat. At-talibu mahirun. Ma'rifah dengan nakirah. Okey. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan semua, lepas kita bincang yang ni, kita ada juga membuat ayat. Kita buat contoh dia at-talibu mahirun. Lepas tu kita buat at-talibu, pelajar itu di dalam kelas. Fil fasli. Kita juga buat ayat dia. Kalau yang atas ni mubtada', ini dia. Isim di awal ayat dinamakan mubtada'. Ini mubtada' dia yang makrifah. Ini sebagai khabar dia. Pelajar itu pandai. Ini mubtada' dia, ini khabar dia. Tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab kan kita ni nak bina ayat ni kena ada mubtada' dengan khabar. Yang mana yang mubtada', yang makrifah ni? Yang khabar yang mana? Yang nakirah ni. Okey. Ayat yang kedua, ini pun juga. Ini mubtada' dan ini khabar. Boleh tuan-tuan dan puan-puan ya? Mubtada' dan khabar juga. Selanjutnya, okay. Ni dah ramai ni. Sila tuan-tuan dan puan-puan semua bagi salam. Biar saya tahu siapa saja di antara tuan-tuan dan puan-puan yang sudah hadir. Jadi kita senang nak berkomunikasi nanti ni. Sila bagi tahu siapa saja ni tuan-tuan dan puan-puan yang dah hadir. Sila komen dekat sana. Dekat komentar ni, kolom komentar. Okey. Kita teruskan ya. Kita juga boleh ubah. Sini ni pelajar tu di dalam kelas. Pelajar tu di dalam kelas. Sekarang kita ubah. Di dalam kelas ada pelajar. Kita tukar saja, pusing saja.
Jadi macam mana dia? Fil fasli talibun. Ustaz, kenapa Ustaz sini ada alif lam, sini Ustaz tak buat alif lam? Boleh. Kalau di belakang dia boleh tak guna alif lam. Okey. Jadi fil fasli talibun. Kalau macam ni, yang mana mubtada dan khabar dia? Tetap sama. Yang ini sebagai mubtada dia, cuma mubtada dia di akhir. Yang ini sebagai khabar dia. Jadi kalau ni terbalik ni, terbalik ya. Ini terbalik. Tertukar tempat dia. Mubtada dia di akhir, khabar dia di awal. Okey. Ini susunan ayat yang kita dah belajar ya. Okey, tuan-tuan dan puan ya. Lepas tu, apa lagi kita dah belajar susunan ayat ni? Selanjutnya kita buat juga ayat dia. At-talibu, pelajar itu. Ni yang hari ni kita nak kuatkan ni. Pelajar itu. Sekarang kita buat ayat dia. Pelajar itu, kita buat khabar dia. Khabar tentang pelajar tu. Kita bagikan khabar tentang dia. Pelajar tu rumahnya besar. Pelajar tu rumahnya besar. Sila tuan-tuan dan puan-puan semua tuliskan dekat ruang komen. Apa bahasa Arabnya rumahnya besar? Pelajar itu rumahnya besar. Sila tuan-tuan dan puan-puan semua terjemahkan ke bahasa Arab. Okey, banyak dah hadir dah. Okey, Masya Allah. Ni ada Syukri. Ada Hajah Zainab, Hajah Azimah, Hajah Kartini. Masya Allah. Okey, barakallahu fikum. Apa bahasa Arabnya? Hajah dan Haji semua. Pelajar tu, kita bagi khabar tentang dia. Khabar tentang dia apa? Rumahnya besar. Apa bahasa Arab rumah? Rumah bahasa dia baitun. Maknanya kita tambahkan dengan hu. Rumahnya besar apa bahasa Arab dia? Kabir. Besar kabir. Sila tulis dekat sini tuan-tuan dan puan-puan semua. Pelajar tu rumahnya besar. Ada di antara perempuan yang boleh jawab? Waalaikumsalam Hajah. Okey. Hajah Kamariah. Okey, waalaikumsalam. Sila tuan-tuan dan puan semua. Apa bahasa Arabnya? Pelajar tu rumahnya besar. Okey. Atau biar saya bantu ya. Untuk pertama ni biar saya dulu. Okey. Rumahnya maknanya kepunyaan. Kepunyaan ya. Rumahnya. Kepunyaan. Hajah dan Haji masih ingat ya? Tajuk modul kita. Yang nombor tajuk yang ketiga kalau tak silap saya. Kata ganti nama yang menyatakan kepunyaan. Apa dia? Okey. Hajah Zainab hampir lagi. Menyatakan kepunyaan. Pelajar tu rumahnya. Rumahnya pelajar ni yang lelaki tu. Rumahnya besar. Jadi baituhu kabirun. Baituhu kabirun. At-talibu baituhu kabirun. Rumahnya besar. Okey, Masya Allah. Semua jawab ya. Okey. Baituhu kabirun. Jadi kita kena ada yang hu ni. Rumahnya. Hu ni merujuk kepada pelajar tadi ya. Baituhu. Rumahnya pelajar tadi tu. Rumahnya besar. Jadi yang ini ni sebagai khabarnya. Khabarnya ya. Pelajar ni sebagai subjek dia. Ni subjek dia atau mubtada dia. Mana khabar dia? Apa tentang khabar tentang pelajar tu? Khabar tentang dia adalah rumahnya besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh buat ayat macam ni. At-talibu baituhu kabir. Atau boleh juga tuan-tuan dan puan-puan semua buat ayat. Sila buat ayat dekat komen. Ustaz saya rumahnya keretanya baru. Sila. Ni sebagai doa ni. Ustaz saya, sila tuan-tuan dan puan-puan semua. Sila tulis dekat sini ya. Ustaz saya keretanya baru. Sila tuan-tuan dan puan-puan semua. Tulis dekat ruang komen. Ustaz saya, ustazun. Ustaz saya, apa bahasa ustaz saya? Ustazi. Ustaz saya. Ustazi. Ustaz saya
keretanya baru. Sila tulis. Apa dia khabar tentangnya. Sila tuan-tuan dan puan-puan semua. Ustaz saya, betul Hayah Nurmah, betul. Ustaz saya, keretanya baru. Sila tuan-tuan dan puan-puan semua, keretanya baru. Sila. Ustazi, Masya Allah, Hajah Nur Fazilah. Tapi Hajah Nur Fazilah, ni dah betul ni, dah bagus ayat dia. Susunan ni dah betul. Cuma ada yang tersilap sedikit saja. Sikit saja tersilap dia. Okey, ada lagi? Ada di antara Hajah lagi nak jawab? Ustaz saya, keretanya baru. Kalau kitar tu kereta api Hajah. Train. Okey. Lambat nak type Jawi. Sila, saya tunggu Hajah. Hajah Aisyah. Okey. Hajah Zainab. Sikit lagi Hajah Zainab, sikit lagi. Hajah Nana Kota, sayyaratuhu jadidun. Hajah Nana Kota, ni sikit ni. Kalau dah ada menyatakan kepunyaan, tak boleh lagi guna alif lam ya. Alif lam tak boleh. Dah menyatakan kepunyaan tak guna alif lam. Cuma ada sikit lagi Hajah Nana Kota tersilap juga. Hampir semua tersilap ya. Hampir semua tersilap. Okey, tak ada. Okey, tapi susunan ni dah Hajah dan Haji dah hampir betul lah. Susunan ayat tu dah hampir betul. Maknanya Hajah dan Haji boleh faham. Cuma ada kesilapan sedikit sahaja. Apa kesilapan dia? Ustaz saya, keretanya. Saya ratuhu, keretanya baru. Baru bahasanya apa Hajah dan Haji? Betul Hajah Nur Fazilah. Jadi datun. Bukan jadi don. Jadi datun. Bukan jadi don ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Ustaz, kenapa pula bukan jadi don? Kenapa? Kenapa bukan jadi datun? Kenapa Ustaz ambil sini jadi datun? Kenapa bukan jadi don? Sebabkan Ustaz saya, ada apa dengan Ustaz saya? Ustaz saya tu dia punya kereta yang baru, punya kereta baru. Atau Ustaz saya keretanya baru. Ustaz saya ada apa dengan dia? Keretanya baru. Jadi ini khabar daripada ustaz saya. Sekarang keretanya baru. Ada apa dengan keretanya? Keretanya baru. Jadi yang ini tuan-tuan dan puan-puan, baru dekat sini ni, yang baru tu ustaz ke kereta yang baru? Ustaz ke kereta yang baru? Jadi sekarang ni ustaz ke kereta yang baru? Yang baru apa? Kereta kan? Kereta ni muannas. Kereta muannas. Maka jadid ni pun juga kena muannas. Jadi situ tu sama-sama muannas. Sebabkan kereta ni muannas, jadid pun juga kena muannas. Jadi sayyaratuhu jadidatun. Betul. Betul. Okey. Jadi kena hati-hati ni Hajah dan Haji semua ya. Okey, saya padamlah ya. Banyak sangat ni. Maka dia kena apa ni? Kena gunakan sini. Okey. Bagi Hajah yang belum tertulis tadi tu, boleh nanti tulis sendiri ya. Nak masa tengok recording ya. Ataupun ayat yang lain lagi. Ayat yang lain. Fatimah. Kampungnya jauh. Apa bahasanya tuan-tuan dan puan-puan semua? Fatimah, kampungnya jauh. Sila, tuan-tuan dan puan-puan semua. Fatimah, kita buatlah dulu ya. Fatimah, kampungnya jauh. Fatimah tu, kampungnya jauh. Jadi khabar dia adalah kampungnya. Kampungnya jauh. Ni khabar dia. Sila, tuan-tuan dan puan-puan semua buat. Kampungnya jauh. Sila, jauh bahasa dia ba'id ya. Bahasa dia ba'id. Ba'id ni jauh. Ba'idun. Ni jauh maknanya ya. Jadi kampungnya jauh. Sila. Okey. Fatimah, kampungnya jauh. Sila, tuan-tuan dan puan-puan semua, siapa yang boleh jawab? Fatimah, kampungnya jauh. Sila. Ada tuan-tuan dan puan-puan nak jawab? Sila. Fatimah. Fatimah, kampungnya jauh.
Macam mana tuan-tuan dan puan-puan semua? Kampungnya jauh. Okey. Fatimatu qaryatuha, masya-Allah betul. Haji Abdul Halim ada sedikit mana kata kepunyaan dia? Kata kepunyaan kampungnya, nya dari mana? Tak ada. Okey, Hajah Nana Kota macam tu. Sikit lagi. Kampung kepunyaan dia Fatimah tadi. Kampungnya. Hajah Nur Fazilah betul. Hajah Nurmah. Okey, semua kalau nama Fatimah tu Fatimah ya. Ya, Hajah dan Haji ya, Fatimah. Tulisannya macam ni ya. Okey, betul lah yang nak kata betul. Haji okey. Okey, Hajah Nurmadia, Hajah Rafiah tadi ya nama Hajah ya. Okey, betul. Okey. Masya-Allah betul. Hajah Kamariah betul. Hajah Kamariah yang betul juga. Hajah Rafiah bait ada silap sikit. Bait. Kita tengok ya kesilapan dia. Fatimah tu kampungnya. Kampung bahasa dia qaryah. Kampungnya maknanya tuha. Ustaz, kenapa pula Ustaz gunakan ha sini tadi hu? Sekarang ha pula. Sebabkan ha ni kan nya untuk Fatimah. Kampungnya Fatimah tu perempuan ya. Dia kampung dia. Ustazah betul Nurmadiah. Okey, afwan aja ya. Saya pun tak tahu tadi. Campur-campur tadi. Okey. Jadi kampungnya, nya ni balik kepada Fatimah. Kampungnya Fatimah tu, Fatimah kampungnya jauh. Baidun ke baidatun? Baidatun. Ustaz, kenapa pula Ustaz buat baidatun sini? Kenapa pula muannas dia? Sebabkan sekarang ni kita nak cakap jauh, yang jauh tu apa? Fatimah ke kampung dia jauh? Yang jauh tu adalah kampungnya jauh. Jadi kampung ni kan muannas ni tuan-tuan dan puan-puan semua ya. Ni muannas, maka sini pun juga kena muannas. Kena sama-sama muannas. Kampung muannas maka baidah. Sebab kita nak menyatakan Fatimah tu kampung dia jauh. Jadi Fatimah tu qaryatuha baidatun. Jadi sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kita juga fahamkan bahawasanya sekarang saya bagi kaedah dia bagi tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya bagi kaedah dia. Semoga puan-puan dan puan-puan boleh fahamkan langsung ya. Okey. Jadi sekarang kaedah dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan semua. Macam kita bincang tadi, ini subjek dia. Subjek dia, Fatimah tu ada apa dengan dia? Kampungnya jauh. Ini khabar. Khabar untuk siapa? Untuk si Fatimah tadi. Ini khabar dia. Ini khabar ya. Khabar untuk Fatimah. Okey? Setakat tu tuan-tuan dan puan-puan ya. Khabar untuk Fatimah. Pada khabar ni, ayat khabar ni, dalam khabar ni, kita sekatkan ya khabar ni. Kampungnya. Ada apa dengan kampungnya? Kampungnya jauh. Yang ini pun juga dalam khabar ini mubtada. Ini subjek. Ini khabar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di dalam khabar ada mubtada dengan khabar pula tuan-tuan dan puan-puan semua ya. Di dalam khabar yang satu ni ada mubtada dan khabar juga. Okey. Boleh guna alif lam untuk qaryatun Ustaz? Kalau dah menyatakan kepunyaan tak payah guna alif lam lagi ya Hajah dan Haji ya. Tak boleh guna alif lam ya. Okey. Jadi macam tu tuan-tuan dan puan-puan semua. Kampung Fatimah, ni mubtada, ini khabar. Okey, kampungnya jauh. Kampung ni sebagai mubtada, ada apa dengan kampungnya? Kampungnya jauh. Ini sebagai khabar. Jadi ini mubtada dengan khabar juga ni. Ustaz, maknanya khabar dia berupa ayat, Ustaz. Betul berupa ayat. Khabar dia pun juga berupa ayat. Kenapa berupa ayat? Sebabkan ada mubtada dengan khabar.
Sebab dalam khabar dah ni ada mubtada dan khabar. Maknanya ni apa ni? Jumlah ismiyah. Maknanya di dalam khabar ni ada ayat juga lagi. Ada ayat apa? Jumlah ismiyah. Maknanya di dalam ayat yang besar ni ada juga ayat satu lagi. Ada ayat di dalam ayat. Okey, ini jumlah ismiyah ya. Ustaz, macam mana kita nak bezakan ni? Yang khabar dia berupa ayat atau khabar dia yang macam ni saja? Macam mana nak bezakan? Macam ni cara dia tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan tengok pada khabar dia ni, kita tengok pada khabar dia, ada ke tak kata ganti nama yang merujuk kepada mubtada? Di sini ada. Ha ni merujuk kepada Fatimah. Hu ni merujuk kepada Talib, rumahnya. Jadi pada khabar yang berupa ayat mesti ada kata ganti nama yang merujuk kepada mubtada. Kalau dekat sini tak ada kata ganti nama yang merujuk kepada mubtada, tak ada. Dekat sini tak ada kata ganti nama, tuan-tuan dan puan-puan ya. Tak ada kata ganti nama yang merujuk kepada mubtada. Tapi dekat sini ada kata ganti nama yang merujuk kepada mubtada. Maka sebab itulah kita tahu bahawasanya khabar dia berupa ayat. Okey. Boleh? Tuan-tuan semua boleh faham? Okey, betul. Jumlah ismiyah dimulakan dengan isim atau ayat yang tersusun daripada mubtada dan khabar. Mubtada mesti isim ya. Betul, Hajah Nurmah, betul. Betul. Nama dia mubtada sani atau mubtada yang kedua, boleh. Okey, boleh tuan-tuan puan-puan ya? Itulah. Ini baru sampai nombor bukan yang kelima ni. Yang keempatnya. Yang keempat, sorry. Jadi ini satu bentuk ayat yang pertama yang simple satu. Ini yang kedua dengan huruf jar. Ini yang ketiga, huruf jar di awal. Ini yang keempat. Esoklah kita sambung lagi yang apa ni? Okey, bagi satu contoh lagi Ustaz. Okey, boleh Haji. Okey, boleh. Saya padam yang ni ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, boleh. Saya bagi satu contoh lagi. Okey. Sebagai contoh lagi yang lain ya, tuan-tuan dan puan-puan ya. Ahmad ibunya atau maknya di dalam rumah. Ahmad ibunya di dalam rumah. Ahmad ibunya di dalam rumah. Jadi kita buat ayat tu dulu dengan Ahmad. Maknanya jumlah ismiyah ya, dimulakan dengan isim. Ahmad. Selepas tu Ajah dan Haji boleh buat ibunya di dalam rumah. Ahmad ibunya, ibu bahasa dia apa? Ummun. Nya, silalah tuan-tuan dan puan-puan buat ya. Ibunya di dalam rumah. Sila. Ahmad ibunya di dalam rumah. Sila tuan-tuan dan puan-puan semua. Bahasa Arab ibu ummun. Ibunya. Sila. Sila Ahmad. Okey, Masya Allah Hajah Fahriah, betul. Betul. Betul, semua betul. Hajah Nakota betul. Betul. Sekarang Hajah Nakota dah betul ni. Hajah Nurmah betul juga. Hajah Nurmah betul. Betul, semua betul ya. Okey, Haji Abdul Halim, mana Haji? Betul. Ibunya, nya Haji. Ibunya. Ibu plus dengan nya. Nya tu balik kepada Ahmad. Maknanya kita gunakan hu ya. Hu ya, ibunya. Nya ni balik kepada Ahmad. Ibunya. Jadi macam mana? Betul. Hajah Nur. Hajah Nur Fazilah di rumah saya tu. Di rumah saya tu. Sekarang kita buat ibunya di rumah. Macam biasa saja. Rumah tu tak payah guna kepunyaan. Rumah saja kita buat. Tak payah di rumahnya. Di rumah saja. Okey, Hajah Kamariah betul. Okey. Ada lagi? Ahmad ummuhu fil bait. Betul. Masya Allah.
Betul ni, Hajar dan Haji semua. Jadi Ahmad, ibunya. Ummuhu. Ibunya, ibunya di rumah. Fil baiti. Ustaz, saya tak guna alif lam, Ustaz. Tak apa-apa. Tak guna alif lam, Ustaz, tak apa-apa. Tak masalah. Tak masalah. Tak guna alif lam, nak guna alif lam, tak apa. Jadi, Ahmad, ibunya dalam rumah. Okey. Ini subjek, mubtada dia. Ini khabar dia. Ini khabar. Ini mubtada sebagai mim. Ini khabar sebagai kha. Okey. Khabar ni, tuan-tuan dan puan-puan, dalam bentuk ayat ke tak? Khabar ni. Dalam bentuk ayat. Khabar ni dalam bentuk ayat. Dari mana Ustaz tahu? Saya boleh nampak daripada kata ganti nama di sini. Nya. Nya ni merujuk kepada Ahmad. Jadi, kalau dalam khabar ada kata ganti nama yang merujuk kepada mubtada, maka khabar ni adalah jumlah. Khabar dia berupa ayat. Khabar dia tu berupa ayat. Okey. Jadi, Ahmad ibunya. Okey. Jadi, ini berupa ayat ni. Macam mana ayat dia, Ustaz? Sekarang Hajar boleh nampak ya. Ayat dia macam mana? Ayat dia adalah ibunya. Ini sebagai mubtada. Ada apa dengan ibunya? Ibunya di dalam rumah. Ini sebagai khabar. Jadi mubtada dan khabar adalah khabar untuk si Ahmad. Okey, boleh. Tapi lebih selesa guna alif lam. Okey, tak apa. Beza dia, kalau di rumah ni, kalau guna alif lam, maknanya di rumah tu. Di rumah ni. Tapi kalau tak guna alif lam, maknanya di sebuah rumah kalau tak guna alif lam. Jadi dia macam tak tetap yang mana satu rumahnya. Tak tahu lagi. Okey. Okey, itu sajalah tuan-tuan dan puan-puan untuk hari ni. Sebabkan sini dah nak azan. Takut nanti tak sempat pula nak solat. Itu saja dah azan sini. Itu sajalah tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita sambung esok ya. Okey, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan semua. Masya Allah, hari ni semua bersemangat ya. Sampai hujung kelas pun masih bersemangat. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Hayya nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.